Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillahilladzi bin'amatihi tatimmu as-salihat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita sekali lagi bersama-sama pada malam ini. Dan insya-Allah sambungan kita daripada risalah Asam Garam Rumah Tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah pada hadis yang ke-24, iaitu berkenaan dengan karenah rumah tangga Nabi. Pada hadis yang ke-24 ni, tajuknya ialah Safiyah dan Zainab buat satu hal dan dia datangkan hadis yang penuh, maknanya ada pertelagahan di antara Safiyah dan Zainab ni. Okay. Jadi kita dengarkan dulu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i ni. Wa bihi qala haddatsana Thabit Al-Bunani an Anas bin Malik qala كانت صفية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان ذلك يومها فأبطأت في المسير فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي وتقول حملتني على بعير بطيء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح بيديه عينيها ويسكتها فأبت إلا بكاء فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركها فقدمت فأتت عائشة فقالت يومي هذا لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أنت أرضيته عني فعمدت عائشة إلى خمارها وكانت صبغته بورس وزعفران فنضحته بشيء من ماء ثم جاءت حتى قعدت عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك فقالت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم
al-hadith. Faradiya an Safiyyah wantalaqa ila Zainab faqala laha inna Safiyyata qad a'ya biha ba'iruha fama 'alayki an tu'tiyaha ba'irak. Qalat Zainabu ata'madu ila ba'iri fatu'tiyahu al-yahudiyyah فهاجرها الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشهر فلم يقرب بيتها وعطلت زينب نفسها وعطلت بيتها وعمدت إلى السرير فأسندته إلى مؤخر البيت وأيست من أن يأتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينا هي ذات يوم إذا بوجس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل البيت فوضع السرير موضعه فقالت زينب يا رسول الله جاريتي فلانه قد طهرت من حيضتها اليوم هي لك فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنها. Hadis ni agak panjang. Kita tengok pelan-pelan apa maksud dia. Kata Anas bin Malik daripada satu orang tabi'in sebelum pada tu bernama Thabit Al-Bunani, dia kata kami mendengar daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang banyak waktu dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, kanat Safiyyatu ma'a Rasulillah. Suatu hari ketika Safiyyah itu ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, dalam satu permusafiran. Maknanya dalam satu permusafiran ni Nabi bawa Safiyyah binti Huyai, salah seorang daripada isteri Nabi daripada bangsa Yahudi. Wa kana dhalika yaumaha. Hari itu ialah hari giliran beliau. Maknanya hari itu ialah hari Nabi bersama dengan beliau. Fa'abta'at fil masir atau fil musir. Lalu beliau bergerak dengan sangat lambat ketika itu. Fastaqbalaha Rasulullah, maka Rasulullah pun datang kepadanya. Maka Nabi dapati pada waktu itu apa yang berlaku pada Safiyyah, wahiya tabki. Pada waktu itu Safiyyah ni dia menangis. Wa taqul, dan kata Safiyyah, hamaltani ala ba'irin bati. Kamu telah memberikan kepadaku seekor tunggangan yang lambat. Jadi Safiyyah ni dia menangis. Dia rasa tak selesa dengan perjalanan permusafiran ni, sebab kenderaan yang dia naik ni, unta yang dia tunggang ni, unta yang lambat. Kemudian apa kata Anas? Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu biyadaihi 'ainaiha. Maka Rasulullah pun menyapu mata beliau, iaitu mata Safiyyah binti Huyai ini, dengan dua tangan baginda. Wa yuskituha fa'abat illa bukaan. Lalu baginda pun cuba untuk mententeramkan dia. Maknanya nak bagi diamlah, nak pujuk Safiyyah ni supaya tak payah menangis. Namun beliau tetap menangis. Faghadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tarakaha. Akhirnya Rasulullah pun marah dan membiarkannya. Maknanya dalam hadis ni Nabi menghadapi karenah isteri dia, iaitu isteri dia ni macam mengada sikit. Bila mana Nabi dah tanya apa masalah, dia pun kata kenderaan yang ku naik ni kenderaan yang lambat. Apa pilihannya Nabi ada pada waktu tu? Sebab dalam permusafiran, bukan duduk menetap di Madinah. Bolehlah nak pilih-pilih unta. Unta terhad, kenderaan pun ialah satu dua ni je yang kita boleh bergilir. Lalu Nabi pun cuba dengan cara Nabi pujuk dia dengan Nabi melakukan sentuhan. Ini ialah salah satu daripada kaedah lah nak bagi orang yang meragam ni, biar dia stop daripada ragam dia tu dengan kata apa, pegang sapu dan kata apa, usap lah Safiyyah pada waktu tu. Tapi Safiyyah ni dia cuba nak tunjukkan manja dia pada waktu tu, dengan harapan Nabi akan beri lebih perhatian. Dengan harapan Nabi ni akan beri lebih perhatian pada dia. Malangnya berubah, apa yang dia dapat, Nabi marah. Dalam hadis ni
Kata Anas, faghadaba. Ghadaba ni marah sungguh. Kemudian Nabi tinggalkan dia. Faqadimat fa'atat Aisyah. Beliau pun segera balik pada musafir itu, ataupun dalam permusafiran, boleh jadi jumpa Aisyah. Tapi yang tepatnya mungkin lepas balik pada bermusafir tu, dia pergi jumpa Aisyah. Okay, maknanya Safiyah ni dia bimbanglah juga bila mana Nabi dah marah pada dia. Okay. Bila mana dia pergi jumpa Aisyah radhiyallahu anha, apa yang dia buat? Okay. Dia kata, yaumi hadza laki. Kata Aisyah, aku beri hari giliran aku ni kepada kamu, dengan syarat kamu jadikan Nabi itu arditihi anni. Jadikan Nabi itu dia okey balik dengan aku. Maknanya kamu pujuk Nabi supaya Nabi itu tak marah daripada aku. Jadi Safiyah ni dia tahu benda tu salah lah. Sebab Nabi ni mustahil Nabi orang yang tak adil dengan isteri. Nabi yang paling adil. Sebab dalam hadis Nabi sebut apa nama ni, khairukum li ahlihi. Nabi sebut dalam hadis, sebaik-baik kamu ialah yang paling baik muamalat dia, hubungan dia dengan interaksi dia bersama dengan isteri. Wa ana khairukum li ahli, dan aku yang paling baik. Okay. Jadi Safiyah dia tahu perbuatan dia tu ialah daripada mengada dia ataupun over dia. Okay. Jadi dia bimbang takut Nabi tu berpanjangan marah. Okay. Lalu dia pun minta kepada Aisyah, pergilah pujuk Nabi, suruh Nabi tu tak marah, suruh Nabi tu cool dengan aku. Kalau kamu dapat buat, aku bagi hari giliran aku pada kamu. Okay. Kemudian apa Aisyah buat? Okay. Dalam hadis ni sebut, faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ja'at hatta qa'adat 'inda ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Okay. Dalam hadis ni dia kata, fa'amadat Aisyatu ila khimariha. Okay. Apa Aisyah buat lepas pada dengar yang tu? Aisyah pun pergi dapatkan tudung dia. Khimar ni lah tudung. Wa kanat sabaghathu biwarsin wa za'faran. Yang mana tudung itu telah dicelup padanya dengan waras dan juga za'faran. Waras ni ialah sejenis bau-bauan yang wangi daripada tumbuh-tumbuhan, bunga apa yang ada bau wangi, dan juga za'faran dicampur sekali dan akan dicelup. Dia akan rendam dalam air, kemudian dia celup pakaian-pakaian yang nak bagi kekal wangi. Itu cara perfume orang dulu. Maknanya nak bagi baju tu wangi lama, selain pada duk calik air wangi ni, cara dia adalah nak bagi lebih wangi lagi, aroma dia tu lebih kuat lagi, ialah dengan celup terus dengan air wangi, kemudian biarkan material ataupun kain tu kering. Okay. Kemudian dalam hadis tu kata, bila mana dia ni dah pakai khimar, tudung, daripada celupan za'faran dan waras tu, fanadahathu bi syai'in min ma. Lalu dia pun renjiskan sedikit air pada tudung tu. Sebab tudung tu dia dah kering dengan celupan air. Nak bagi naik lagi bau dia, kena ada lembab sikit. Baru bau dia tu akan naik. Okay. Lalu apa dia buat? Lalu apa Aisyah buat? Thumma ja'at hatta qa'adat 'inda ra'si Rasulillah. Kemudian dia datang, dia duduk dekat dengan kepala Nabi, sebelah dengan kepala Nabi. Kemudian Nabi pun kata pada dia, malaki, kamu ni ada apa? Tiba-tiba pakai cantik elok malam ni dengan wangi sakan sangat ni, kamu ni ada apa? Okay. Kemudian dalam hadis tu kata, faqalat dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Okay. Tengok bagaimana Aisyah dia pujuk Nabi. Dia kata inilah kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Okay. Kemudian dalam hadis tu kata, fa'arafa Rasulullah, kata Anas, maka Nabi pun tahu apa yang nak disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah pun tahu perkara tersebut. Lalu baginda pun redha terhadap Safiyah. Faradhiya an Safiyah. Okay. Hadis ni dia ikhtisar, dia ringkas. Dia tak cerita adakah Aisyah cerita apa maksud dia. Okay. Sebahagian riwayat yang lain menyebutkan Aisyah ni bila mana Nabi tanya malaki, kamu ni ada apa?
Maka Aisyah pun jawab, aku ni datang nak bercakap sikit tentang isu yang berlaku di antara kamu wahai Rasulullah dengan isteri kamu nama Safiyah. Bila mana Safiyah tu dia over pada hari tu, kamu marah dia. Jadi aku ni datang bagi pihak Safiyah untuk dapatkan keringanan ataupun dapatkan kepastian pada kamu, kamu ni tak habis lagi kemarah pada dia. Ataupun macam nak kata pada Nabi, cukup-cukup lah, benda tu dah lama dah. Okay. Dalam hadis riwayat Nasa'i ni dia tak sebut macam tu. Dia cuma sebut, dia kata fa'arafa Rasulullah. Nabi pun tahu al-hadis, benda yang nak disampaikan oleh Aisyah. Faradhiya an Safiyah. Nabi pun redha, Nabi pun tak marah lagi pada Safiyah. Okay. Maknanya dalam hadis ni walaupun dia tak sebut, kita kena tengok juga hadis-hadis yang lain, riwayat-riwayat yang lain macam mana. Walaupun Imam Nasa'i dia tak sebut, bukanlah bermakna kita baca hadis ni kita pun terfikir seorang-seorang diri, Nabi ni tahu sendiri kot. Boleh jadi juga ada sebahagian para ulama dia kata bila mana Aisyah buat macam tu, Nabi dah tahu dah. Nabi dah boleh agak. Bukan sebab Nabi tu mengetahui benda gaib, tapi Nabi boleh agak. Nabi tahu Aisyah ni kalau buat perangai lagu ni pakai cantik, dia bukan selalu pakai buruk di rumah, pakai tak elok. Dia memang dah segak asal pun. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya taktik tu Nabi dah boleh hidu. Ini mesti nak minta kata apa, keringanan ataupun ada benda lah yang nak disampaikan. Sebab Nabi ni kenal pasangan dia. Okey. Wantalaqa ila Zainab faqala laha inna Safiyata qad a'ya biha ba'iruha. Okey. Kemudian dalam hadis tu dia kata bila mana Nabi dah redha terhadap Safiyah, Nabi pun pergi jumpa Zainab. Maknanya ni masih lagi dalam permusafiran. Sebab ada riwayat dia kata dah balik musafir. Riwayat Nasa'i ni maknanya Nabi bawa 3 orang sekaligus isteri. Nabi bawa Safiyah, Aisyah, Zainab. Okay. Kemudian Nabi pergi kepada Zainab. Okay. Nabi buat apa pada Zainab? Okay. Nabi pergi pada Zainab, Nabi kata ata'madu ila ba'iri fatu'tiyahu. Bukan. Nabi pergi pada Zainab, Nabi kata fama alaiki an tu'tiyaha ba'iraka. Nabi kata pada Zainab, Nabi kata Nabi sebut, Nabi kata boleh tak kamu berikan unta kamu kepada Safiyah. Nabi pergi jumpa Zainab, Nabi kata pada dia, Safiyah unta dia tu problem, meragam. Boleh tak kamu kongsikan unta kamu kepada dia? Sebab apa dalam permusafiran ni Zainab bawa banyak unta. Sebab dia nak pilih benda yang dia nak pakai ataupun benda yang dia nak tunggang. Itu ialah orang kata apa, natural bagi seorang perempuan. Orang perempuan bila mana dia pergi bermusafir, dia nak jaga orang kata apa, personality dia ni. Okay. Dia nak orang nampak dia segak depan suami dia khususnya. Okay. Jadi kadang-kadang kalau dia pergi musafir pun dia nak bawa pakaian tu banyak sikit supaya kalau ada yang dia rasa tak kena, dia boleh tukar. Macam orang perempuan lain, bila mana dia pergi mana-mana ni, dia nak bagi nampak dia cantik, dia akan bawa banyak lah. Ada yang macam tu, ada juga yang tak macam tu, ada juga yang tak kisah sangat pun. Okay. Cuma nak sebutnya ada sesetengah perempuan dia macam tu, dia suka. Okay. Ni bagus sebab nak bagi cantik depan suami. Jadi masalahnya bila mana bawa baju banyak pergi musafir ni untuk bagi orang lain nampak dia tu cantik. Dia waktu kat rumah tu biasa-biasa saya kira pun. Jadi itu bukan termasuk daripada sunnah ataupun apa yang dilakukan oleh isteri Nabi. Okay. Maka bila mana Zainab ni dia bawa unta banyak, Nabi pun tengok, Nabi rasa boleh kot bagi satu unta pada Safiyah. Maknanya Zainab ni dia punya selera tu lain macam sikit lah. Kalau macam isteri kita ataupun sebahagian perempuan lah, isteri orang lain mungkin. Okay. Dia orang nak pergi musafir mana-mana, dia orang bawa pakaian banyak. Nak pergi musafir 3 hari mungkin bawa dekat 12 pasang baju. 3 hari je sebab mungkin pakaian ni rasa tak sesuai, ataupun sehari tu sampai 3-4. Okay. Cuma Zainab ni dia pelik sikit, dia bawa bukan setakat kelengkapan diri dia, dia bawa kenderaan banyak. Mungkin orang perempuan zaman sekarang ni kita tak jumpalah yang dahsyat macam tu. Maknanya kalau balik kampung, rumah tu ada 6 kereta, nak bawa semua 6-6 balik kampung. Driver 2 orang. Sebab apa? Takut tengah jalan atas highway nanti bosan pakai kereta ni, nak tukar kereta ni.
Kalau ada yang tu letih tuan-tuan, kena pakai trailer, tak boleh pakai kereta tu. Sebab isteri kata, hari ni saya nak pakai kereta ni. Contoh balik kampung sampai 8 hari, 9 hari, esok saya nak pakai kereta lain. Jadi Zainab ni dia macam tu. Dia bawa banyak, dia tak tunggang pun, tunggang satu sebab orangnya satu, tak boleh belah sampai 5 6. Okey. Jadi Nabi ni pada waktu ni Nabi kata bagilah satu. Pinjamkan satu kepada Zainab. Okey. Apa respon? Pinjamkan satu pada Safiyah. Apa respon Safiyah? Apa respon Zainab? Dia kata, "Ata'madu ila ba'iri fatu'tiyahu al-yahudiyah?" Maksud dia apa? Kamu mahu unta aku ni diberikan kepada perempuan Yahudi tu? Cara dia bercakap tu macam satu kata apa, bentuk keengganan yang keras. Tak mau. Macam nak plekeh kepada Safiyah pun ada. Macam ada unsur cemburu. Percakapan dia tu macam hina sikit lah. Unta aku pula yang nak kena bagi dekat perempuan Yahudi ni. Cara dia tu macam cara plekeh lah. Macam tuan-tuan tengok cerita Piramli kan. Cerita apa? Cerita Ahmad Albab. Bila mana Piramli tu dia dah kaya, Ahmad Albab pun dah besar, dah jumpa dah harta dalam gua tu, dia berpura-pura miskin depan ayah mertua dia. Tuan-tuan ingat kot babak tu. Okey. Bila mana dia pura-pura miskin, bawa hadiah replika masjid. Sebelum pada tu dia bawa hadiah gula garam dengan capati yang tak taruh gula dengan garam tu. Tak taruh gula dalam kopi dengan capati tu. Okey. Ni dah kaya, dia tak macam menantu lain bagi sekian-sekian tanah ke sejadah bulu kambing, tak bagi. Okey. Dia bagi pada waktu tu pak mertua dia ni tak tahu lagi yang Syawal ni kaya. Nama dia Syawal. Nama Piramli dalam cerita tu ialah Syawal. Okey. Bila mana dia pergi, dia pakai jubah biasa. Bila mana dia pakai jubah biasa, dengan perasaan nak merendahkan menantu yang miskin ni, apa A.R. Tompel sebut pada waktu tu? Dia kata, tengok dia ni, ini bukan menantu yang boleh harap. Pakai jubah pun macam Yahudi mabuk, disebut macam tu. Okay. Bagi bukan setakat Yahudi, bagi Yahudi mabuk. Okay. Ini jubah Yahudi mabuk. Bila dia buka jubah Yahudi mabuk tu, tengok dengan baju kot, baru ya Syawal, ya Bawal, semua jenis ikan laut semua duk sebut. Okay. Nampak kaya sikit baru sakal. Itu contoh saya nak bagi. Perkataan perkataan Zainab pada Safiyah ni, perempuan Yahudi ni aku nak kena tolong. Sedangkan tu madu dia. Dan Yahudi tu pun dah masuk Islam pun. Isteri Nabi pula tu. Okay. Dan saya nak sebut Zainab ni pun isteri Nabi. Isteri Nabi ni bukan calon-calon orang. Digelar dengan gelaran Ummahatul Mukminin. Sebab kita punya bab ni ialah karenah rumah tangga. Bila mana kita baca hadis ni, kita dapat nampak gambaran rumah tangga Nabi ni macam ni rupanya. Sebab hari ni orang-orang muda khususnya yang kahwin tak sampai 5-6 tahun, baru setahun dua kahwin, kadang-kadang dia ingat perkahwinan tu indah belaka. Tak ada apa yang kita sebut sebagai karenah rumah tangga asam garam ni, tak ada. Mungkin kahwin tu sebab terpengaruh tengok cerita cintan-cintun dalam drama pukul 7 ke apa semua. Padahal drama tu bukan pedoman hidup pun. Yang pedoman hidup ni hadis Nabi ni. Okay. Sebab tu bila mana kita baca hadis Nabi, kita akan tengok Nabi seorang lelaki yang paling pandai handle masalah ni. Nabi menghadapi karenah ini. Nabi menghadapi karenah ini. Okay. Jadi bila mana Zainab dia kata pada Safiyah, dia kata aku nak kena bagi pula unta aku pada perempuan Yahudi ni, apa Nabi buat pada dia? Fahajaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 ashhurin. Maka Nabi telah telah memulaukan Zainab pada waktu tu hampir 3 bulan. Nabi pulau, Nabi tak pergi, tak bagi hak dia, tak balik pun rumah dia. Falam yaqrab baitaha, Nabi tak lalu pun dekat dengan rumah dia. Dalam hadis tu sebut lagi, wa'attalat Zainabu nafsaha wa'attalat baitaha. Maksud dia apa? Maka Zainab pun telah menghukum dirinya sendiri. Maknanya dia tunjukkanlah rasa menyesal dia tu. Beliau tidak ambil kisah tentang rumahnya lagi. Maknanya dia tak peduli sangat pada rumah dia. Dia nak supaya Nabi tu baik dengan dia. Okay. Malah beliau sudah menyandarkan katilnya di belakang rumah. Dia buat macam tu. Wa'attalat baitaha wa amadat ila sarir fa asnadathu ila muakhiril bait. Dia telah keluarkan katil dia macam nak tunjuk pada Nabi ni bahawasanya cukuplah. Aku dah
dah menyesal pada perbuatan tu, aku tak nak kata dah. Okey. Itu ialah cara Zainab nak pujuk Nabi pada waktu tu. Rentetan daripada hal itu, dengan sebab Nabi sudah pun orang kata apa, pulau dia selama 3 hari, akhirnya beliau pun telah berputus asa. Maknanya dalam hadis ni nak sebut peringkat awal, bila mana Zainab ni dia kena pulau, dia tu buat keluar katil pada rumah dia. Dia macam nak lawan juga Nabi. Dia macam nak tunjuk, oh kamu tak nak balik rumah aku, okey tak apa, aku biar rumah berselerak, aku buat keluar katil. Nak tengok Nabi ni bimbang ke tak, takut-takutlah Nabi rasa tak apalah, aku baliklah, buat masuk balik. Tapi Nabi ni dia ada ketegasan dia. Dalam bab ni Nabi ada ketegasan. Punca dia satu, Nabi tak suka orang yang suka mainkan isu perkauman ni. Nabi tak suka yang tu saja. Walaupun benda tu datang daripada isteri dia sendiri. Nabi tak suka kalau ada orang hina orang atas nama bangsa. Nabi tak suka. Tahu dah Yahudi ni ialah bangsa yang suka menyelewengkan isi kitab terdahulu. Tapi kita tidak menghukum semua Yahudi. Ada Yahudi yang baik, ada Yahudi yang belum lagi terima hujah yang benar. Kalau dia dah terima hujah tu cerita lain lah. Maknanya ada Yahudi-Yahudi yang masuk Islam zaman Nabi ni, antaranya ialah Abdullah bin Salam, salah seorang sahabat Nabi daripada kalangan ahli kitab juga dulu. Okay. Jadi dalam kepala orang-orang Arab yang masuk Islam ni, mereka bila mana datang Nabi tunjukkan Yahudi ni tipu dia orang punya lama, terutamanya orang Madinah. Yahudi ni gunakan orang Arab pada waktu tu sehingga mereka ni dieksploitasi ekonomi mereka oleh Yahudi ni. Jadi bila mana datang Islam, dia orang sedar Yahudi ni perguna dia orang. Jadi ada sedikit kebencian. Walaupun Yahudi tu lah Yahudi yang dah masuk Islam. Okay. Jadi Zainab ni dia ada sikit perasaan macam tu. Nabi tak suka satu orang bila mana dia dah masuk Islam, maka tidak ada lagi isu perkauman yang boleh dibangkit pada orang tu. Tak ada. Melainkan isu-isu yang sensitif lah. Okay. Cuma Nabi dia tak akan sebut, dia tak akan beza-bezakan satu orang tu kerana bangsa dia. Sebab tu satu orang Islam yang baik, dia tak bercakap dengan isu perkauman ni. Dia tak akan kempen isu perkauman over sangat. Sama-sama Muslim lah. Okay. Maknanya sama-sama orang Islam yang orang kata apa, yang bukan bangsa Melayu kita ke. Orang tu orang Islam. Contoh, ada sebahagian orang kita ni dia ada sikap tak selesa dengan orang negara sekian walaupun dia Islam. Mungkin sebab adalah problem sikit-sikit bangsa dia, tak boleh macam tu. Islam dia tidak meraihkan, bahkan dia anti pada benda seperti itu. Okay. Kemudian dalam hadis tu kata, wa ayasat min an ya'tiyaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Zainab telah putus asa kerana menyangka Nabi mungkin tidak akan menemuinya lagi. Maknanya macam Nabi pun macam tawar hati sungguhlah kot. Okey. Kemudian dalam hadis tu kata, fa baina hiya dzata yaumin. Begitulah keadaannya sehinggalah pada satu hari datanglah Rasulullah itu secara mengejut. Okey. Idza biwajsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad dakhala al-baita fa wada'a as-sarira mawdi'ahu. Nabi datang tiba-tiba rumah Zainab, Nabi ambil katil yang dia dah letak kat luar rumah tu, Nabi masukkan balik ke tempat asalnya. Kemudian Zainab pun berkata kepada Rasulullah, dia kata, wahai Rasulullah, hamba perempuanku yang sekian baru sahaja suci daripada haid hari ini. Jadi saya serahkannya kepadamu. Okey. Atas sebab nak minta maaf, Zainab ni dia kata pada Nabi, dia kata, jariyati fulanatu qad tahurat min haidatiha al-yawm. Hamba perempuan milik aku ni hari ni dia dah bersih daripada haid dia. Lalu dia pun kata pada Nabi, hiya laka fadakhala alaiha. Sebagai hadiah ataupun sebagai simbolik minta maaf ni, kamu bersamalah dengan hamba perempuan. Memang satu orang ni kalau dia ada hamba, dia boleh bersama dengan hamba dia macam isteri dia. Kan dalam Al-Quran sebut, Allah Ta'ala kata, orang-orang yang menjaga kemaluan dia, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, alladzina hum, orang-orang yang menjaga kemaluan dia, alladzina hum li furujihim hafizun, mereka-mereka yang menjaga kemaluan mereka, illa ala azwajihim,
kecuali terhadap isteri mereka dan juga apa yang mereka pegang, iaitu daripada hamba. Zaman kita ni tak ada lah. Zaman kita ni jangan ada buat pasal dengan orang gaji pula. Tu tak masuklah takrif hamba tu. Orang gaji lah orang yang merdeka, yang kita upah dia bekerja rumah kita. Hamba ni kita tak bayar upah, kita miliki dia. Kita bukan setakat miliki dia, taik dia pun yang kita punya. Itu definisi hamba. Maknanya kalau hamba tu berak merata, kita yang jadi tuan dia tu yang akan kena persoal. Macam orang pera binatang peliharaan lah. Kambing ke lembu ke, taik lembu tu pun tuan dia bertanggungjawab. Dia jangan ingat daging lembu je yang dia bertanggungjawab. Ada orang dia buat lebih kurang lambat ni. Kalau dia ada haiwan peliharaan, kewajipan ke atas dia, kalau haiwan dia tu mengotori jalan utama. Ni orang lebih kurang ni. Tapi kawasan Perlis ni saya nampak kurang lah benda tu. Kalau kampung saya banyak ah. Belah-belah Ulu, Kuala Berang tu banyak. Okey. Maknanya taik lembu merata. Lembu ni kalau tak buat kandang dia keluar sebab dia bukan binatang yang ada akal. Tuan dia hanya tarik lembu. Tarik lembu dia tak bersih pun tak jalan. Dia kena bersih. Macam tuan-tuan kalau belah Perlis, belah utara ni, apa yang tanggungjawab hak orang awam yang kita kena tunaikan? Tarik traktor tu tuan. Tak jalan tu. Saya dulu tengah tu tak pernah kena lah benda ni. Tapi pernah lah kena sekali kereta tu. Rupa-rupanya tarik traktor ni kuat juga kalau kena. Dia dah kerah elok tu jadi kerah macam batu juga. Tuan-tuan traktor tu dia kena sodok balik benda tu. Itu termasuk daripada dosa dan pahala juga. Kita jangan ingat kita hanya orang kata apa, bab dosa pahala ni solat, masjid apa semua tu saja. Itu pun tanggungjawab kita. Kalau kita mengotori jalan itu, harta benda kita yang mengotori jalan tu, kita bertanggungjawab ke atas benda tu. Jadi kalau kita terbuat, kita kena bersihkan sebab benda tu menyusahkan orang. Sebab Nabi dia pernah beri amaran kepada sahabat-sahabat yang suka duduk tepi jalan. Ada satu hari orang-orang muda ni dia duduk, sahabat muda ni dia suka duduk tepi jalan. Macam kita suka melepak, mungkin ada warung ke, ada gerai, ada wakaf apa duduk tepi jalan. Nabi kata nak duduk tepi jalan boleh, tapi kena jaga hak jalan. Mereka pun duk tanya, hak jalan tu apa? Hak jalan tu bila mana ada orang lalu, tundukkan pandangan, merujuk kepada orang yang lawan jantina lah, perempuan. Jangan duk kacau lah perempuan yang duk lalu tepi jalan. Dan bila mana ada benda yang menyakitkan, menyusahkan, alihkan kerana perbuatan kita. Jadi itu benda yang kita kena fikir. Ini benda yang kita kena tahu juga. Kita duduk berkongsi tempat ni, benda-benda yang berkongsi tempat ni kita kena, orang kata apa, kena tahu bahawasanya itu ialah hak sesama makhluk. Macam contoh saya bagi tadi lah, kalau ada haiwan peliharaan, maka kalau najis dia tu mengotori jalan, kita kena bersih. Tak payahlah basuh dengan sabun pun. Tak nak bagi benda tu ada je pun. Sama juga dengan tarik traktor. Dan satu lagi, dah halang-halang sebut bab ni kan. Satu lagi, kalau bawa kereta, tengoklah hak laju yang betul. Jangan perlahan sangat. Orang susah juga di belakang. Dia ada satu sikap ni. Saya Datuk Mufti pun pernah sebut tentang benda ni. Dia ada satu sikap bawa kereta perlahan sangat. Betul lah, ada pepatah kata biar lambat selamat, tapi lambat sangat pun tak selamat juga. Dia sebab aksiden ni dua, laju terlebih, perlahan sangat. Dua-dua boleh jadi sebab aksiden mereka. Bila mana tengok kereta dekat dengan 20 dah belakang kita, kalau tak nak tekan minyak laju, beredarlah ke tepi sikit bagi orang potong. Jangan duk buat kerah. Orang belakang duk maki 2-3 guni dah. Benda tu pun termasuk daripada hak-hak orang ramai yang kita kena raikan. Hak-hak orang ramai yang kita kena jaga. Kita nampak dosa pahala ni, dia bukan benda yang tu sangat. Kita benda-benda tu common sense ialah benda yang kita kena jaga juga. Kita masuk sikit lagi beberapa hadis yang sempat. Satu lagi hadis. Hadis yang ke-25. Aisyah dan Hafsah menyakat Nabi. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu asalan 'inda Zainab binti Jahshin wa yamkuthu 'indaha. Fawataitu ana wa Hafsah ala ayyatuna dakhala 'alayha faltaqul lahu akalta maghafir inni ajidu minka riha maghafir. Qala la walakinni kuntu ashrabu asalan 'inda Zainab binti Jahsh falan a'uda lahu wa qad halaftu la tukhbiri bidzalika ahada. Aisyah menceritakan,
Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab dia Sahih Bukhari. Aisyah cerita, dia kata suatu hari Rasulullah minum madu di rumah Zainab binti Jahash, dan Nabi duduk lama rumah Zainab binti Jahash. Maka aku dan Hafsah, Aisyah kata, aku dan Hafsah pun berpakat bahawa siapa saja di antara kami berdua ni yang Nabi jumpa lepas daripada Nabi minum madu rumah Zainab ni, maka dia kena kata pada Nabi, adakah kamu telah makan ataupun minum benda yang dinamakan dengan maghafir. Maghafir ni lah benda makanan yang ada bau sikit. Bau tu tak berapa elok, tak berapa enak lah. Okay. Sungguh saya telah mencium bau maghafir daripada kamu. Jadi bila mana Nabi balik minum madu, balik rumah Aisyah dan juga balik ke rumah Hafsah, dia orang ni nak bergurau je dengan Nabi. Dia orang kata pada Rasulullah, adakah kamu telah makan maghafir? Kemudian jawab Nabi, tidak, aku hanya minum madu di rumah Zainab binti Jahash. Okay. Tapi Nabi pun pelik. Nabi minum madu, tapi yang dua orang ni kata bau maghafir. Dengan sebab Nabi ni orang yang jaga personality, Nabi kata, Nabi telah bersumpah pada hadis ni, kata Aisyah, Nabi kata, aku tak akan minum lagi madu selepas daripada ni. Nabi bersumpah. Jadi bila mana benda tu dah jadi serius, maka dia, sebab tu ada satu ayat Quran yang turun menceritakan tentang, orang kata apa, surah At-Tahrim ayat pertama, menceritakan tentang isu ni. Okay. Sebab tu di dalam mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Perlis ni, dia ada bincang hukum prank. Orang kata apa, bergurau, buat satu kejutan apa korang. Okay. Antara istidlal yang kita ambil lah daripada benda ni. Okay. Maknanya nak bergurau boleh, tapi jangan menyusahkan. Sebab bila mana kes dari serius, maka orang tu dia tak suka lah. Orang kena prank ni, walaupun tuan-tuan tengok rancangan TV Malaysia ni pun macam nak tiru banyak belah barat, duk buat rancangan TV prank orang ni. Prank orang, hilangkan kereta kawan tu. Bahkan ada yang prank yang melampau. Bukan kata hilangkan kereta, bakar betul kereta kawan tu, lepas tu bagi hadiah kereta baru. Benda itu ialah benda yang dilarang dalam agama kita. Nabi larang kita sembunyi barang orang, buat prank pada orang ni Nabi larang. Ada orang nak sambut hari jadi, terutama yang muda-muda ni, budak-budak muda ni nak sambut hari jadi, birthday apa, sebelum nak buat birthday, nak bagi kek tu, prank dulu kawan tu. Lepas dah dapat kek tu, tambah pula dengan telur, dengan gandum atas kepala kawan tu. Okay. Ini semua bukan benda yang daripada budaya orang Islam sebenarnya. Kalau kita nak bergurau boleh. Sebab tu Nabi dia kata kalau nak bergurau, berguraulah benda yang betul. Jangan bergurau benda yang menipu ataupun menyusahkan orang. Sebab tu dalam satu hadis ketika mana nak berlakunya perang Tabuk, satu orang lelaki mai jumpa Nabi, ya Rasulullah, aku ni nak pergi perang. Aku dengar cerita ada orang bagi kepada kamu ni banyak unta-unta sebagai kenderaan untuk pergi perang di Tabuk. Tabuk ni jauh, sempadan Jordan, Saudi dan Jordan. Okay. Jadi aku ni tak ada kenderaan tapi nak pergi perang. Jadi nak tanyalah, takut-takut ada unta yang aku boleh ambil sebagai pinjaman untuk tunggangan dalam peperangan ini. Maka Nabi kata, yang ada ialah anak-anak unta. Unta tak ada. Maka dia pun berlalu pergi dengan muka yang agak kecewa. Nabi pun panggil balik, wahai fulan, bukankah unta dewasa sebelum dia jadi unta, dia pun anak unta juga? Nabi bergurau dengan dia. Nabi kata, unta tu sebelum jadi unta tua, dia pun anak unta juga. Tapi boleh, jadi bolehlah kita panggil dia tu anak unta walaupun dia dah tua pun, sebab dia memang mantan anak pun dulu. Cuma sekarang dia dah besar saja. Nabi bergurau benda yang betul. Ataupun hadis yang masyhur, bila mana ada satu orang tua tanya Nabi, ya Rasulullah, dalam syurga ada tak orang tua? Nabi kata tak ada orang tua. Menangis orang tua tu bila mana tahu dalam syurga ni tak ada orang tua. Nabi kata, perempuan, ya ummah, wahai ibu, sebenarnya maksud aku bukanlah orang tua tak boleh masuk syurga. Orang yang masuk syurga ni, walaupun dia tu meninggal tua, dia masuk syurga dia jadi muda balik. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi kata ahli syurga itu umur mereka di antara 30-an hingga 40-an. Sebahagian riwayat kata 33 dan 35. Sebab dalam manusia ni
Umur tu ialah umur yang body manusia paling steady, tak muda sangat, tak tua sangat, 30-an. Okay. Dan ketinggian semua ahli syurga ni ialah sama dengan ketinggian Nabi Adam, 60 hasta. Tinggi tu 60 hasta ni, bangunan 5 tingkat tuan-tuan, lagi tinggi pada masjid kita ni. Jadi tuan-tuan yang rendah tak berapa nak tinggi, tak payah nak kecil hati sangatlah. Beramal saja sampai jadi ahli syurga, akan jadi tinggi balik. Tapi ahli neraka lagi tinggi tuan-tuan. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi kata ahli neraka ni gigi saja sebesar gunung Uhud, maknanya lagi tinggilah. Sebab apa ahli syurga, ahli neraka lagi besar berbanding ahli syurga? Sebab Tuhan nak bakar banyak ahli neraka ni, nak bagi dia sakit banyak lagi. Itu takwil ataupun tafsiran yang diberikan oleh para ulama berkenaan dengan itu. Okey. Kemudian hadis yang kedua, kita tengok hadis yang kedua. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang kedua ni masih lagi di bawah bab yang ke-25. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahawa pada suatu hari Nabi singgah di rumah Zainab binti Jahash lalu minum madu di situ. Maka aku dan Hafsah berpakat bahawa siapa saja di antara kami yang ditemui Nabi selepas ini, hendaklah dia berkata, sungguh aku telah tercium bau maghafir. Adakah kamu baru sudah makan maghafir? Kemudian Nabi menemui salah seorang di antara mereka berdua. Beliau pun berkata kepada Nabi sebagaimana yang dirancang. Lalu Nabi menjawab, tidak, saya minum madu di rumah Zainab binti Jahash. Saya tidak mahu lagi meminumnya. Maka turunlah ayat daripada surah At-Tahrim ayat pertama sehingga ayat yang keempat, merujuk kepada Aisyah dan juga Hafsah. Adapun ayat yang ketiga, iaitu ayat yang bermaksud dan ketika Nabi berkata secara rahsia kepada sebahagian isteri, merujuk kepada ucapan Nabi, hanya saya meminum madu di rumah Zainab. Ini riwayat daripada Al-Imam Al-Bukhari, dia lebih detail sikit. Okay. Kita tengok beberapa perkara yang disebutkan oleh penulis ini. Okay. Dia kata yang pertama, babak asam garam kali ini bukan sekadar menarik, malah mustahak dan kritikal. Babak ini mustahak kerana disebabkannya Allah menurunkan teguran kepada rumah tangga mulia ini sebagaimana yang terakam dalam Al-Quran. Sebab sekarang ni pun yang suka prank-prank ni pun kadang-kadang antara pasangan-pasangan. Jadi kita kena berhati-hati dalam bab ni. Babak ini kritikal kerana menjadi antara faktor berlakunya satu lagi asam garam yang bukan biasa-biasa. Sekali lagi babak ini terakam dalam Al-Quran seperti mana yang disebut dalam ayat pertama dan ayat kedua. Maknanya Tuhan tak setuju dengan perbuatan Aisyah dengan Hafsah tu sampai turun ayat Quran. Dan ayat Quran tu kekal sampai hari ini. Kalau nak bergurau dengan pasangan, jangan bergurau jenis macam ni. Okay. Yang kedua, kita bukan seronok-seronok apalagi ketawa tak kala mengetahui salah silap ahli keluarga Nabi. Sebaliknya kita ingin mengambil pedoman dan teladan. Ayat At-Tahrim, surah At-Tahrim ayat 1 sampai 4 tu bukan nak tunjuk teruknya isteri Nabi ni, tapi nak tunjuk manusia ni dia kadang-kadang terkalih, tergeliat buat benda-benda yang tak betul, tapi dia kembali balik kepada tata cara hidup yang betul. Yang ketiga, maghafir adalah sejenis getah pokok ataupun nama dia adalah Arabic gum yang boleh dimakan tetapi berbau kurang disukai. Jadi mungkin lebah mengambil cecair dari situ lalu memberi kesan kepada madu yang dihasilkannya. Maka Nabi menyangka madu yang diminum itu menyebabkan bau yang tidak menyenangkan. Kita beri lalu azan dulu. أشهد أن لا إله
Okey, kita sambung sikit saja lagi. Okey. Yang keempat yang disebutkan pengajaran daripada dua hadis berkenaan dengan isu Hafsah dan juga Aisyah, bila mana Nabi telah minum madu di rumah Zainab binti Jahash. Nak sebut pada kita sini bila mana Aisyah tu dia berpakat dengan Hafsah, tunjuk pada kita apa dia? Ada sisi kecemburuan dalam diri Aisyah, dan memang tak dapat dinafikan yang paling kuat cemburu ni ialah Aisyah. Okay. Jadi perbuatan Aisyah tu ialah supaya Nabi lepas pada ni tak payahlah over sangat minum rumah orang tertentu lama sangat. Itu mungkin hajat daripada Aisyah. Tapi dengan sebab dia dah berpakat sehingga menyebabkan Nabi telah bersumpah tak nak minum madu lepas pada tu, dia jadi isu yang serius. Okay. Jadi nak tunjuk pada kita bahawasanya ianya benda normal, tapi jangan berlebihan dalam orang kata apa, bergurau di antara pasangan itu. Okay. Kemudian yang terakhir yang disebutkan sini ialah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah satu orang yang sangat menjaga personality. Nabi ni dia risau bila mana isteri dia tegur, "Ya Rasulullah, kamu makan maghafir ke sehingga bau lain macam mulut kamu ni?" Nabi ni dia rasa tak selesa bila mana orang start tegur benda tu. Nabi rasa macam tak boleh jadi. Okay. Dia bukan macam sebahagian orang bila mana isteri dia tegur, "Abang ni makan apa kat luar tadi? Bau petai sakan." Dia boleh kata, "Alah, petai je pun, bukan bau tai pun." Okay. Itu ialah cara orang kata apa, tak ambil kisah sangat. Sebab tu orang lelaki ni satu benda yang dia kena tahu, dia nak isteri tu sentiasa elok depan mata dia, dia pun kena segak jugalah. Jangan dia minta orang segak, dia tu pakai kain plekat pun kilah tak berapa nak elok, baju pun butang sengit sebelah, lepas tu duk mengidam isteri pakai cantik. Kita dulu kena mulakan benda tu. Bau badan tak ada apa-apa semua, itu benda yang Nabi SAW jaga. Sebab tu dalam riwayat, walaupun riwayat tu dia hasan, Nabi ni bila mana Nabi sampai rumah isteri, Nabi akan buat apa dulu? Nabi akan bersugi dulu. Maknanya masuk rumah bersugi dulu. Tujuan nak jaga personality. Sekarang ni macam-macam alternatif nak jaga kebersihan mulut ni. Tak syarat pun kena gosok gigi. Tuan-tuan simpanlah Listerine ke apa dalam kereta siap-siap. Sebelum masuk rumah tu taklah terbau benda-benda yang tak sepatutnya daripada mulut. Sebab itu ialah bab daripada mood. Sebab isteri ni dia nak layan kita pun dia perlukan mood juga. Dia tengok kita pun tak berapa terurus, mood dia nak melayani suami dengan baik pun terganggu. Jadi itu benda yang Nabi SAW raikan. Jadi alhamdulillah kita dah selesai 3 hadis pada malam ni. InsyaAllah kita akan sambung pada kali yang akan datang. Setakat tu saja perkongsian kita pada malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.